Share device. Share device. Azim dengan siapa yang share device ni? Amirul Mirza. Ya saya. Dengan Mija. Oh, Mija. Mija dengan Azim share device. Okay. Lupa nak beritahu. Ada orang lain lagi? Tak ada. Dal ada share dengan siapa-siapa ke Dal? Tak ada. Tidak ada. Tak ada. Tidak, dia tutup. Okay, orang dah masuk. Misha mana Misha? Oh, dia dah masuk. Okay. Alright, so kita nak continue semalam punya yang tinggal last example. Example last semalam parabola kan? Sikit je lagi. Parabola tu tak habis. Example 3. Okay. Boleh mula? Boleh. Alright. Boleh. Okay, dengan semangatnya. So, example 3, basically situation dia the other way around. Dia dah bagi details. Some details on parabola. We have to find the equation of parabola tu. Equation tu yang kita kena cari. Okay, so first condition, it's vertex at origin. So, dia dah bagi tahu vertex confirm kat 0, 0. Itu benda pertama kita dah dapat. Okay, satisfy the condition. So, first condition, y minus 3 equal to 0. That's the directrix lah dia dah bagi. Okay, so kalau saya try sketch, apa saya tanya punya garis sengit-sengit sekejap tak berapa nak tegak juga, tak apalah. Okay, kita dah ada vertex kat 0, 0. And then kita ada directrix y equal to 3. Okay, based on this situation, awak memang boleh terus interpret dah, nampak dah bentuk parabola tu apa sebenarnya. Kalau macam ni bentuk apa? Bentuk C terbalik, bentuk senyum ataupun bentuk masam? Masam, good. Okay, kenapa dia bentuk masam? Sebab syarat parabola sebenarnya kita dah tekankan. Parabola tak boleh langgar directrix kan? So dia tak boleh intersect at all with the dotted line ni. So kalau saya lukis C ke, saya lukis C terbalik ataupun saya lukis graf senyum, kita akan langgar directrix tu. So the only option here is bentuk masam lah. Kalau bentuk masam, kita dah tahu maksudnya equation kita kena x yang squared. Okay, H and K settle. It's the vertex. Now we have to find P. P ni kat mana kita boleh dapat sekarang? Antara vertex dengan directrix. Yes, antara vertex dengan directrix. Berapa tu? 3. 3. Okay. So jarak dia 3 kat situ. Tapi kita tahu juga parabola sekarang bentuk masam. Kalau bentuk masam, apa efek dia kat nilai P? Negatif 3. Negatif, good. Okay, so negatif ni kita kena munculkan sendirilah daripada kira-kira jarak tu kita tak nampak dia negatif. Kita tahu negatif sebab shape of the parabola. Okay, now kita dah boleh masuk satu-satu. Finally, equation parabola akan jadi x squared equal to 4 times negative 3 times y. Sebab HK tu kosong, vertex tu kosong. So dapatlah x squared equal to negative 12y. Siap, itulah equation parabola kita. Dia senang je. Kalau awak boleh interpret shape, awak dah boleh terus detect nak pakai equation yang mana satu, x squared ataupun y squared. Jadi awak dah boleh cari dah. Okay, kita proceed pergi second question B punya situation pula. So, B dia dah bagi vertex tadi sama, syarat asal 0, 0. Now it's open right. So kalau open right tu dia bentuk apa sebenarnya? Buka kanan dia tu. Bentuk C, good. So dia dah jadi C kat situ. Okay, vertex still 0, 0. Okay, next dia kata passes through 1, 1. Kalau bentuk C, kita dah tahu dah dia confirm y yang squared. So y minus k squared equal to 4p x minus h. Okay, problem kita sekarang value p ni kita nak kena cari. The only information yang dia bagi ialah passes through the point 1, 1. Okay, satu-satu ni kita kena fikir nak masuk kat mana. H dengan K confirm tak boleh masuk, tu tempat vertex. P tu tempat jarak, kita tak boleh masukkan juga.
So satu je tempat dia boleh masuk sebab dia X dengan Y koordinat, dia boleh duduk dekat X dengan Y. Kenapa boleh? Sebab kalau dia duduk atas parabola, passes through, dia mesti satisfy equation parabola. So kalau satisfy, dia bolehlah masuk kat tempat X dengan Y. So kita masukkan je nak dapatkan nilai P. So 1 minus 0 squared equal to 4P. 1 minus 0 straight away, simplify, awak akan dapat P is quarter kat situ. 1/4. Yang ni okey ke? Okey. Okey. So lepas tu tinggal masuklah semula. H dengan K masukkan value P. So kita akan dapat Y minus 0 squared equal to 4 times quarter X minus 0. So finally equation parabola would be Y squared equal to X. Itu soalan kedua. Okay. Next kita pergi situation yang ketiga pula. Miss nak tanya. Ya. Kalau yang open strike tu dia punya vertex memang kosong-kosong Tak. Tak semestinya. Tadi saya tahu vertex kosong-kosong sebab kat sini. Example 3 punya soalan asal ni. Vertex origin dia kata. Berkait soalan. Dia soalan asal berkait. Soalan dia A dengan B kan? Macam tu. Kalau tak bagi tahu macam tu kita tak semestinya vertex tu kosong-kosong. Okay, Miss. Okay, so dari segi open right tu kita kena tengok lah Open right bentuk C, open left bentuk C terbalik. Outwards bentuk senyum, downwards bentuk masam. Itu keyword dia. Okay, kita pergi example 4, last one. Find equation of parabola with vertex. Dia dah bagi vertex 2, 5, negative 2. And then we have focus kat bawah sebab 5 dia sebaris sebenarnya. Tapi value Y dia berubah, negative 3. Sebab tu saya tahu dia duduk kat bawah. Okay, so ingat syarat parabola fokus mesti duduk kat dalam. So sekarang ni dia akan jadi bentuk apa? Masam. Bentuk masam, good. Gila korang dah terror dah menentukan bentuk. Kalau walaupun parabola saya tak cantik kat situ. Okay, so kalau bentuk masam, lagi sekali kita dah tahu it's X yang squared. Okay, and then vertex dah tak ada, so HK dah settle. Tinggal P je. Boleh dapat P tak daripada gambar ni? Boleh? Boleh. Berapa P kita? Jarak dia. Jarak daripada vertex bagi fokus. Negatif 1 ke? Negatif 1. Good. Betul. Jarak kita 1 tapi sebab bentuk masam kena dah tambah negatif kan. So P kita negatif 1. So teruslah masuk dalam jawapan. Finally our parabola is X minus 5 squared equal to 4 darab negatif 1. Negatif 4 Y plus 2 squared. Siaplah. Dia senang je. Tapi kadang-kadang exam tak adalah soalan situation dia sedirect ini. Nanti awak boleh try jawab soalan tutorial. Orang nampak pattern-pattern soalan ni macam mana. Ni soalan kuliah. Dia warm up lah. Dia tak nak kasih soalan susah terus kan. Nanti terkejut. Ada apa-apa soalan untuk parabola? Tak ada Tak ada. Tak ada, kita nak sambung tutorial sekejap Okey, suara saya dengar jelas tak? Jelas. Jelas, Miss. Dengar Kedengaran. Okey, kedengaran Alright, tutorial 4 kita mula. Dah mula buat tak?
Dah. Sudah mula. Sudah mula. Dah. Okay, senang tak? Dah mula. Dah So far mula? so good. So far so good. Alhamdulillah. Feeling good. Ada yang tak good. Ada yang tak good. Boleh lah. So far not good. Lain macam je bunyi dia tu. Okay. Tak apa, kita go through one by one. Kita pergi bentuk circle dulu. Number 1 until number 10. Okay. Soalan paling senang kat nombor 1 tu lah. Nombor 1 ada masalah tak? 1D. 1D. ABC semua settle. Settle. Okay. Orang lain? Sama. Sehati sejiwa. Okay. Kita go through laju-laju sikit je lah sebab ABC tu sebenarnya soalan dia direct kan. Okay. Kalau A, center 7, 9, touch Y axis. Okay. Soalan find equation. Kalau dia cakap equation je maksudnya dia tak kisah. Okay, saya buka soalan. Okay. Find the equation. Kalau dia cakap macam ni maksudnya dia tak kisah soalan tu nak minta general ataupun standard. Okay. So awak kena ikut guideline summary yang saya dah bagi hari tu. Bila masa cepat pakai standard, bila masa lagi cepat pakai general. Kita buat summary kan untuk equation circle ni. Okay. So kalau situation pertama, center dah ada. Okay. Bila center dah ada je, cara paling cepat kita nak dapat ialah kena guna standard equation. Kalau ada center je confirm pakai standard. Okay. Masalahnya kita kena dapatkan radius. So kalau kat situ dia dah cakap touch Y axis, dia dah jadi senang lah. Oh, kalau rasa tak nampak, most of the time better awak lukis lah. Lukis tu sekadar nak biar tak cantik pun tak apa, nak biar awak faham je. Okay, Miss. so kita Yang ni soalan A Oh, Puteri kata tadi D kan? saya pergi go through laju-laju kejap daripada A sampai D. Okay, boleh. Okay. So kalau dia dah bagi center 7 up till center kita 7, 9, kita memang boleh terus dapat radius kan? Kat sini. Semua orang boleh terus nampak je radius dia berapa sebenarnya tu? 7. Radius dia terus 7 kat situ. Okay. So teruslah masuk dalam standard. Awak memang terus dapat x minus 7 squared plus y minus 9 squared equal to 49. Itu je equation circle dia. Dia sesimpel itu. Dengan syarat fahamlah touch Y axis tu apa. Nampak guideline dia nak bagi itu sebenarnya radius. Okay, itu untuk A. Untuk B, situation dia sama juga. Dia passes through the origin pula situation dia. So daripada situ ada dua option lah. Ada orang dia pakai Pythagoras theorem terus nampak. Ada orang dia akan pakai formula 2 titik pun boleh jugalah. So kita ada kat C. Circle tu passes through, center dia -3, -4. So dia something like this lah. Circle saya tak berapa nak cantik. Tapi sini kita dah tahu -3, -4. Dia duduk situ, dia passes through kat sini, origin 0, 0. Okay. Kita terus nampak lah sebenarnya. Kalau macam ni, pakai Pythagoras theorem, awak terus nampak kan dia punya radius tu is actually berapa ni? 5. Awak terus nampak dia punya radius sebenarnya 5. So kita teruslah masuk radius 5, center dah ada. Cara paling cepat tadi pakai standard. So x plus 3 squared plus y plus 4 squared equal to 25. Okay. Soalan A dalam B dengan laju kita dah boleh settle. Kita masuk soalan C. 1C dia bagi passes through 3 points. 1, 1. 1, -1. 2, 10. Yang ni korang buat macam mana? Masukkan nilai. Masukkan nilai. Nak masukkan kat siapa? Equation. Dekat equation. Equation yang mana? Yang x plus y. X square plus y square. Betul. Masukkan kat general equation yang panjang tu lah. Yang awak nak sebut tu. X squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Ini ada dalam nota kuliah kan. Bila keluar 3 points,
on circle. Paling cepat kita pakai general. Okay, masuk satu-satu. Nak tahu equation pertama apa yang awak dapat? 2G plus 2F plus C equal to negative 2. C equal to negative 2. Okay. Point yang kedua, 1 negative 1. Apa equation Putri dapat? 2G telah 2F tambah C equal to 0. 2G minus 2F plus C equal to 0. Equal to 0. Negatif. Negative 2. Kan? Sebab 1 tambah 1 dapat 2 lah patutnya. Okay, last one. 210. 2G. 4G. Berapa dapat? 4G 4G. Tambah 20F. Tambah 20F. Tambah C. Sama dengan? Sama dengan negatif 104. Negatif 104. Good. Lepas tu korang tekan calculator je lah kan? Tekan calculator. Lepas tu dapat berapa jawapan? G dapat? Negatif 51. Okay. F? Kosong. Okay. Last one. C? 100. 100. Semua orang dapat sama ke? Saya harap semua orang dah terror tekan calculator. So finally, substitute, right? So our answer, x squared plus y squared minus 102x plus 100 equal to 0. Settle. Ni soalan favourite jugalah kalau keluar 3 points on a circle ni. Senang dah. Masuk satu-satu, tekan calculator, dapat jawapan. Ni kalau exam boleh tekan calculator terus atau mau buat persamaan serentak satu-satu Dia untuk boleh cari G, F sama C tu. Dia boleh buat terus tekan calculator dengan syarat awak confident dia betul. Maksudnya kalau kita dah dapat 3 equation ni confirm betul. Awak tekan calculator tu masukkan value tu betul-betul terus dapat GFC yang betul, biasanya dia terus bagi markah penuh. Persamaan serentak tu in case kalau kita tak confident kita dapat GFC tu tersalah kan. Adalah markah kat persamaan serentak. Sebab tu, tapi saya rasa kalau buat persamaan serentak korang nanti jadi lagi mengarut. Sebab ada 3 kat situ. So, kita praktis biar kita tekan calculator mesti dapat jawapan betul. Tekan calculator dapat jawapan betul, dia dapat markah penuh je. Dia tak ada tolak apa-apa markah kat situ. Make sure dapat jawapan betul. GFC kena betul. Okay. Kita pergi soalan D yang ada masalah tadi Okay. Soalan D, dia dah bagi center. Touch the line. Kalau ayat dia touch line, maksudnya line tu represent apa sebenarnya? Tangent. Very good. Dia represent tangent. Okay. So, bila nampak situation macam ni, kita kena go through formula yang ada. Sekarang problem kita nak kena dapatkan radius lah lagi sekali kan. Sebab kita dah ada center. Nak dapat equation, kita kena ada radius. Okay. Saya try lukis lah. Kita ada circle. Kita dah ada center, negative 4, negative 5. And then we have a tangent. Kat situ dia negative. So macam ni lah lebih kurang. 2x plus y plus 3 equal to 0. Okay. Bila ada 2 item ni, ada satu formula je yang akan membolehkan kita dapat radius. Formula apa? D. D tu untuk siapa? Apa nama D tu sebenarnya? Radius. Radius je lah. Formula apa nama dia? D sebenarnya radius. Nama dia, formula apa sebenarnya? Dia start dengan huruf S. Selak nota. Cari nota. Nota ada huruf D kat mana je? Shortest distance. Okay, shortest distance. Okay, ini adalah salah satu contoh soalan. Dia takkan bagi tahu tau, find the shortest distance terus pun. Possible je. Dia bagi tangent, dia bagi center. The only way ada 2 item ni, awak nak cari radius using shortest distance. Okay, so formula kita AH plus BK plus C over set of A squared plus B squared. Semua item tu kita dah ada, careful kat sini lah AX plus
BY plus C kita. ABC dapat daripada tangent kat situ. Make sure susunan tu betul baru awak substitute. H dengan K is basically your center lah. Awak terus dah boleh masuk. So kita akan dapat berapa jawapan? Dapat tak? Korang dapat berapa jawapan dia? Radius. Ke belum dapat? Soalan ni belum dapat ke? 10 per set 5. Okay. 10 per set 5. Ataupun kalau nak tukar dia jadi 10 per set 5 boleh tekan ni kan? Dia akan dapat 2 set 5. Negatif 2 set 5. 2 set 5. Dia dapat 2 set 5. Mana-mana pun biasanya kita terima je. Okay, itu radius kita. Now teruslah masuk dalam equation circle. So x minus 4 squared, so x plus 4 plus y minus 5, so y plus 5 equal to r squared. 2 set 5 kalau kita squared kan? 20. Dapatlah 20. Siaplah circle kita. Okay. Most of the time masa exam soalan dia tak adalah satu benda je dia minta tau. Dia suka ada anak-anak A, B, C, D. Macam tu lah. Biasanya A, find equation circle. B, dia sambung soalan seterusnya. C, soalan seterusnya. Macam tu lah. Okay. Okay ke soalan D ni? Satu D? Okay. Okay dah Alright, settle number 1. Kita proceed number 2. Number 2 ada masalah. Show that the equation represent a circle. Tak Ada. ada. Okay je. Ada kan? miss. Macam mana nak show? Ha. Itulah saya nak tanya. Tadi kata tak ada masalah. Ada masalah. Kita Kita buat apa? kita jadikan x square tu dulu 1. Kita jadikan x squared tu 1. Lepas tu? Dah bahagi 16. Lepas tu kita buat kita Yang short Saya yang tak cari tahu macam radius dengan terangkan. center faham miss. Tapi nak show tu. Yelah. Yang tu saya dah tahu. Betul lah, kita tengah dengar lah cadangan dia tadi. Macam betul dah tu. Okay, first bahagi 16. Betul dah. Kita kenalah bahagi 16 kan sebab kita nak dapatkan bentuk tu. Lepas tu buat apa? Macam mana kita nak buktikan dia circle? Cari R. Cari R dah soalan seterusnya. Betul tak? Soalan seterusnya. Soalan dia represent circle, lepas tu baru dia suruh cari center dengan radius. Mula-mula ni kita nak show dulu benda tu circle. Tak ada idea. Okay, tak apa, kita go terus. So, bila soalan tu minta show, ini represent all shape tau. Tak kisahlah circle ke, ellipse ke, parabola. Biasa kalau soalan show equation ni represent circle ataupun show represent ellipse ataupun parabola kan. Maksudnya hidden way dia sebenarnya dia nak suruh awak tukar daripada bentuk general equation pergi kepada standard equation. Soalan nak tu sebenarnya. Dia tak bagi tahu secara directly lah, dia guna bahasa kiasan pula kat situ. Okay, so kita dah belajar daripada general, nak tukar pergi standard ada satu cara je. Kena buat apa? CTS. Very good. Kita kena buat CTS. Itu soalan dia nak sebenarnya. Okay, so kita boleh buat CTS tak ni? Dengan mantap dan lajunya. Boleh. Boleh? Okay, so kita buat apa? Saya pergi dengan lajunya. So first step, ingat asingkan ikut variable. Ada extra 16 tadi, kita kena factorize keluar lah. So kita akan dapat 16 x squared plus half x. Saya bawa keluar terus siap-siap And then untuk y pun buat benda yang sama. So 16 factorize outside, kita akan dapat y squared plus 2y. And then extra constant you must bring to another side lah. Kita dapat negative 1 kat situ. Okay, now kita dah boleh start buat CTS untuk satu-satu. 16 tu biar dia duduk luar diam-diam. Jangan kacau dia. So, minus 1 over 16. Untuk Y pun sama. 16 tu duduk luar diam-diam. Jangan kacau.
Okay. Next kita kembangkan semula. So kita akan dapat 16x plus quarter squared. 16 ni dah harapkan juga dengan 1 per 16. Dia dapat 1. Okay, hilang. Next kita ada plus 16 y plus 1 squared. Kembangkan yang ke belakang, kita akan dapat minus 16 equal to negative 1. Okay, ini dah boleh potong. So kita dapat 16 plus 16 y plus 1 squared equal to 16. Okay. Patutnya mesti semua orang dapat sama dengan saya lah. Mesti dapat sampai macam gini. Baru kita berada di jalan yang benar. Okay. Ini dah bentuk standard tak tadi? Belum lagi. Kenapa dia belum bentuk standard? Sebab ada 16. Sebab dia 16. So kita kena buat apa ni? Bagi 16. Bagi 16 lah semua. Bagi 16. Okay, good. So barulah kita dapat cantik kat situ dalam bentuk standard. Jangan terkejut, boleh center kita ada pecahan So finally kita punya equation tu dapatlah x plus 1 over 4 squared plus y plus 1 squared equal to 1. Itulah standard equation circle. Okay, jangan terconfuse dengan ellipse kan. Ellipse pun sebenarnya dia sama dengan 1 kan ujung tu. Kalau ellipse, kat depan yang square-square tu dia mesti ada per. Dia mesti ada pecahan. Dia takkan duduk sendiri kat situ. Macam ni dia walaupun kanan dia 1, kat depan ni pun semua 1. So dia tak ada pecahan-pecahan kat depan tu. Maksudnya dia circle lah tu. Okay, so center dapat berapa ni? Negatif 1 per 4. Negatif 1. Okay, good. Radius? 1. Okay. Miss, Ya. kalau tapi saya buat first saya bahagi 16 baru saya tukar pergi standard equation. Boleh begitu? Boleh. Sama je. Dapat sama je. Okay. Dapat dia akan dapat sama, cuma awal-awal tu lagi banyak pecahan lah kan. Dia dah semua. Nanti end up last step dia akan dapat sama juga. Saya tadi last baru saya bahagi 16 sebab saya tak nak ada pecahan daripada awal. Tapi tapi sama je, dua-dua boleh. Orang lain ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Settle nombor 2, kita pergi nombor 3. Nombor 3, find equation of tangent and normal at a point. Yang tu ada masalah ke nombor 3? Ni soalan straightforward sama dengan nota kuliah ni. Okey je. Nombor 3 okey So saya tak riskan lah nombor 3 saya skip. Sebab dia sama betul dengan nota kuliah. Okey, kita pergi nombor 4. Nombor 4. Okey. 4 Putri kata dia okey. Orang lain? 4B. Okey juga. 4B okey. Alright, 4B. Okay. Dia dah bagi equation circle. And then we have to find value of P. A dululah kita jawab lah. Situ center terus dapat lah kan. Center dapat berapa? Satu, dua. 1, 2. Okay, radius dapat berapa? 5. Radius dapat 5. Okay. Saya tak tunjuk lah tu, semua orang patutnya dapat Kenapa kita kena ada dua benda tu? Itu membantu nak jawab soalan B. Okay. B, dia kata sekarang the line is tangent to a circle. So sama situation lebih kurang macam tadi. Kita ada circle, kita dah ada center 1, 2. And then kita dah tahu radius. Radius kita 5. And then dia ada satu tangent kat situ. Tangent tu 4x minus 3y plus p equal to 0. Kalau perasan gambar ni lebih kurang je macam gambar yang tadi. Soalan nombor 1D. Perasan tak? So maksudnya kita walaupun situation dia terbalik, tadi kita dapat equation tangent full, kita dah ada center, kita nak cari radius.
Sekarang dia terbalik. Kat constant, tangent ni ada 1 constant. Ini yang kita nak cari. Radius kita dah ada 5. Center pun kita dah ada 1, 2. So still kita boleh gunakan formula yang sama. Kita guna formula shortest distance untuk nak dapatkan nilai P. Dia ada banyak cara. Lagi satu kita boleh buat B squared minus 4AC sama dengan kosong juga. Tapi yang tu panjang. Cara paling cepat kita pakai ni lah, shortest distance. Okay, so saya tulislah sekejap formula dia. AH plus BK plus C A squared plus B squared. Okay, R kita dah dapat. R tu shortest distance kita tadi. Radius 5. A kat situ 4 sebenarnya. So kita 4. B negatif 3. So negatif 3 times 2. C sebenarnya P lah kan. Tu yang kita tak tahu. So plus P. Over A squared plus B squared. So 16 plus 9. Sampai sini okey ke? Okay. Okey. Okey, lepas tu kita tinggal settle je lah. Buka modulus, kita dapatkanlah value P sebenarnya. Okay, kita simplify yang bawah tu dapat 5. Saya pindah terus dapat 25 equal to 4 tolak 6 tambah P. So, P minus 2. Sekarang kita ada modulus. Macam mana nak buka modulus? Plus minus. Plus minus. Good. So, kita ada P minus 2 equal to 25. Or, sebab plus minus, P minus 2 equal to negative 25. So, dapatlah jawapan. P will be 27 or negative 23. Okay. Ini cara paling pendek lah yang saya boleh recommendkan. Dia ada banyak cara sebenarnya. Kalau cara lain pun yang diterima logik boleh je. Tapi ni cara paling cepat lah. Ada orang dapat ke soalan ni tapi pakai cara lain? Tak ada. Okey, kita boleh proceed dah ke? Dah, Miss. Dah. Dah. Dah saya proceed nombor 5. Nombor 5 dapat? Dapat. Dapat. Putri dapat. Power Putri pula macam ni. Nampak Putri berminat dengan topik 4 ni sebenarnya. Orang lain. Nombor 5 ni, dia mesti dapat equation circle dulu kan. Soalan A tu. Kalau A tu dapat, dia baru boleh jawab B dengan C. Kalau A tu awak dah start, dia sadaqallahul azim. Tak dapatlah jawab B dengan C tu. Diam tanda korang okey ke tak okey? Nak saya discuss ke tak nombor 5 ni? Ke korang okey je? Nak discuss. Nak discuss? Okay. Alright, number 5. Ni contoh soalan exam. Kalau orang rasa ni awak tak boleh buat, maksudnya awak tak ready lah lagi nak exam tu. Okay, nombor 5. Kita ada circle lies on the first quadrant. So maksudnya nak senang awak kena lukis lah nanti. Nampak benda ni duduk kat first quadrant. Lepas tu dia kata touch x-axis, touch y-axis and then touch straight line. Maksudnya dia ada 3 tangent kat sini. Part CX, part CY. Straight line tu dia punya tangent juga. Okay. Next dia ada point R. Tapi R ni dia kata duduk atas straight line. Maksudnya R tu bukan duduk atas circle lah. Kita tak boleh assume R tu atas circle sebab dia tak bagi tahu. Dia cakap R tu atas straight line je. Okay, kita try lukis gambar ya. Dia kena try to illustrate the diagram kot. Situation soalan tu. Kalau tak nanti awak memang tak boleh nak nampak lah apa yang berlaku kat situ. Okay. Ada part CX. Ada part CY. Circle sentuh dua-dua part C ni. Circle saya tak berapa nak circle tapi difahamilah itu circle Okay. And then dia kata ada sentuh lagi satu tangent. Tangent ni dia kata tadi equation kita y equal to 4/3x minus 10. And then ada satu point R duduk atas ni.
R is 12, 6. Ini situation soalan. Okay. Daripada situation ni dia kata, okay, carilah equation circle. So nak dapat equation circle, kita mesti dapat center, kita mesti dapat radius. Dua benda tu kena cari dulu. Okay. Daripada gambar tu sebenarnya apa dia nak bagi tahu? Kalau hint penting tu, sentuh paksi X, sentuh paksi Y. Apa dia nak bagi tahu kat situ? Saya buat dotted line kat situ. Tu hint penting awak nak bagi tahu, awak nak dapat kat situ. R dia. R dia. R dia sama dengan? 6. R dia sama dengan 6. Mana dapat 6? Okay. Sekarang ni kalau dalam gambar tu, walaupun gambar saya tak berapa nak cantik, harapnya difahami. R dia sebenarnya sama dengan coordinate center. Oh, boleh imagine tak? Nampak tak benda tu? Nampak. Sebab Alamak. terus tak nampak. R dia sama dengan coordinate center. Boleh nampak tak? Sebab sekarang ni center kat sini. Dia sentuh paksi Y, dia sentuh paksi X. Maksudnya jarak dia pergi paksi X dengan paksi Y mesti sama lah kan? Oh. Kan? Betul tak? Maksudnya sekarang ni kita boleh buat conclusion H mesti sama dengan K, mesti sama dengan R. Tiga-tiga tu dia akan dapat nombor yang sama sebab jarak dia semua sama. Yeah. Okay. So, kita ada tangent. Tadi kita dah jumpa banyak kali. Kalau ada tangent, kita paling senang pakai formula shortest distance. Sampai sini boleh tak? Boleh terima tak kenapa tiba-tiba nak pakai formula shortest distance ni? Boleh. Boleh. Okay. So, first kita nak dapat shortest distance, kita kena susun dulu tangent kita dalam bentuk cantik Maksud saya cantik tu dalam bentuk ni. AX plus BY plus C equal to 0. Susun bentuk macam tu so that ABC kita tu betul. Jangan ABC yang salah. Sign tu kita tak nak salah. Okay. So kalau kita nak avoid pecahan, saya darab 3 lah sini. Biar pecahan tu hilang. Kurang pecahan, kurang careless mistake awak kan. Lepas tu saya susun samakan dengan kosong. So kita patutnya akan dapat 4x minus 3y minus 30 equal to 0. Saya rearrange je equation tangent tu. Kalau awak tak nak rearrange, awak nak pindahkan semua sama dengan kosong, pecahan tu ada betul je. Maksudnya kalau awak nak buat 4 over 3x minus y minus 10 equal to 0. Boleh juga. Itu betul je, tak salah. Cuma dia ada pecahan. Saya kalau boleh avoid pecahan tu sebab korang kalau ada pecahan nak gelabah. Okay. Setuju. Okay, setuju. Alright. Next, kita nak masuk dalam formula shortest distance tadi. Saya tulislah kat tepi ni formula shortest distance R kita AH plus BK plus C. A squared plus B squared. Okay. So, H dengan K dah sama dengan R. So, semua huruf tu saya tukar jadi huruf R lah. Boleh kan? Kita tukar. Kita maintain R je. Okay, R. Maksudnya A kita dah jadi 4. So, 4R. B pun, B negatif 3. So, minus 3R. C dah jadi 30. Minus 30. Over A squared plus B squared. So, 16 plus 9. And then saya boleh simplify lagi. Bawah tu dapat 5. Bawa pergi darab atas terus ya. So 5R would be equal to modulus of R minus 30. And then kita dah boleh buka lah satu-satu kan. Macam tadi plus minus. So R minus 30 equal to negative 5R. Kita buat positif dulu. Or R minus 30 equal to negative 5R. So yang pertama kita boleh dapat R tu dapat berapa R yang pertama tu? R minus 30 equal to 5R. R dapat berapa? Negatif 30/4. Negatif 30/4 betul? Saya kecilkan lah 15/2. Okay. Okay. And then yang kedua R dapat berapa? 5. R dapat 5. Okay.
So kita dah ada dua radius ni. Bila nampak dua value mesti ada salah satu kena reject. Yang mana kena reject? Pecah. Yang negatif. Yang negatif lah kan. Impossible radius kita negatif. Tak logik. Radius mesti kena positif sebab radius tu jarak. So kita dapatlah R is 5. So dah dapat R5. Kita dah tahu dah maksudnya center kita pun 5. R pun 5. Dah boleh lah dapat equation circle. Soalan tak minta nak standard general. Panggil standard lah lagi cepat. X minus 5 squared plus y minus 5 squared equal to 25. Kalau tiba-tiba soalan tu minta general, boleh je awak cari ni, lepas tu awak kembangkan lah. Ni saya kembangkan. Dua puluh lima lah. Okay. Okay. Settle A. Next kita nak pergi B. Boleh ke? Boleh saya proceed? Dah move on dah soalan ni? Boleh brain dah? Boleh. Boleh Boleh. Okay. Ni tahu ni kalau keluar exam ni dia dah sadaqallah lah. Dia memang nak reject lah soalan ni. Kita pergi B. Length of tangent. Okay. Itulah bahayanya soalan topik ni. Dia kalau A tu tak dapat nanti tiba-tiba B tak boleh jawab, C pun tak boleh jawab. Okay. Length of tangent. Length of tangent kita ingat 3 step yang biasa tu lah. Patutnya tak ada masalah nak jawab sebab kita dah dapat dah koordinat tadi. Kalau radius dengan center tak dapat, kita memang tak boleh nak jawab soalan length tangent tu. So saya lukis semula. Kita dah ada 5. Radius pun 5. Okay. So step seterusnya kita nak buat apa? Tadi radius kita macam ni. Kita ada R tu, berapa tadi R? 12.6. Okay. Kita dah ada radius, kita dah ada center. So next step kita nak buat apa? Step kedua. Cari distance between. Between? Dari siapa pergi siapa? Siapa tu? Center dengan 12.6 tu ke? Center pergi R lah. Okay, so saya cari jarak C pergi R. Center pergi R. Okay, so 12 tolak 5 kuasa 2 tambahkanlah dengan 6 tolak 5 kuasa 2. Dapat berapa? 50. Berapa? Tak dengar, sorry. Set? 50. 50. Okay. So sini kita dapat set 50. Last kita dah boleh lah cari length of tangent yang kat bawah ni. Kita punya length of tangent pakai Pythagoras theorem dia akan jadi set 50 squared. So 50 minus R squared. So minus 25. Dapatlah jawapan kita 5 length of tangent. Okay. Miss, tu je kan jawapan. Apa dia? Tu je kan jawapan dia. Itu je. So jawapan belakang tu salah lah. Oh, jawapan belakang salah ke? Jawapan belakang dia bagi apa? 10. Udah bagi 10 ke? Saya tak perasan pun. Kenapa kat saya memang jawapan dia 5? Saya rasa, kejap. Version korang ni ada something yang salah tau. Ada soalan pun tak salah. Nanti kejap lagi saya bagi soft copy yang baru lah. Okay. Okay, Miss. Saya lupa. Nanti ada soalan yang kat belakang pun ada soalan nombor 10 kot yang tu yang salah. Okay. Okay, kita masuk soalan C.
Soalan C, equation from other tangent from point R. Dia nak apa tu? Equation from other tangent. Dia nak equation tangent lah kan sebenarnya. Daripada point R, kejap gambar saya yang tak berapa cantik ni. Okay, other tangent. Kat mana? Tangent yang lagi satu. Sini dah ada tadi yang garisan hijau tadi tu satu tangent. Dia nak satu lagi tangent. Maksudnya kena tarik lagi satu point lah macam tu. Something like that lah. Itu. Dia nak equation itu sebenarnya. Okay. Macam mana kita nak dapatkan equation tu? Guna titik R. Guna? Saya tak dengar. Guna apa? Titik R. Apa? CTR? Titik R. Oh, macam mana kita nak guna titik R tu? Okay, ini sebenarnya soalan tu dia rearrange ayat je. Soalan sebenarnya dia nak soalan find tangent, find equation tangent from a point. Kalau nota kuliah tu, example yang panjang hari tu, example 13 saya rasa. From a point, sebab R tu duduk kat luar. Cuma beza dia sekarang ni, satu equation tangent tu dia dah bagi. Kita nak cari lagi satu. Tapi step dia still step yang sama lah kan. Kita still kena cari point ni. Point yang duduk atas circle ni apa. Selagi kita tak dapat koordinat tu, yang duduk atas tu saya dah namakan dia P dengan Q. Selagi kita tak dapat koordinat P dengan Q, kita tak boleh tahu dah equation circle yang kita nak cari tu. Yang ni clear ke? Faham ke soalan tu? Faham Okay. So sekarang kita ikutlah step yang dalam nota kuliah tu. First step, cari 5 item tu, X1, Y1 kita dah ada 12, 6. GFC daripada circle pun kita dah ada equation circle. Lepas tu kita masukkan dalam equation tangent yang panjang tu. Saya tulis kat bawah. X1 kita dah ada, R kita tadi. Okay, and then kita comparekan dengan equation circle yang ada. So G akan dapat negatif 5. F pun negatif 5. C akan dapat 25. Okay, next kita masuk dalam equation tangent ni. X1, Y1. Yang panjang-panjang ni lah. So saya masukkan satu-satu. Kita akan dapat 12X tambah 6Y tolak 5, X tambah 12 tolak 5, Y tambah 6 tambah 25. Kutu kosong. Dia akan jadi very messy dan panjang. Tak ada cara lain. Kita kenalah simplify. Buka lah satu-satu tu. So 12X tolak 5X kita dapat 7. Saya shortcut sikit 6Y tolak 5Y. So kita dapat Y. And then negatif 60 tolak 30 tambah dengan 25. So 65. Betul tak? Sekejap. 60, 30. Betul. Betul Okay. So, sekarang kita dah dapatlah equation. So, ikutkan direction dia. Sebenarnya sekarang kita tengah dapat chord. Okay. Nak dapatkan titik tadi yang saya label PQ tu, chord ni substitute dalam circle. So, baru kita boleh dapat koordinat P. Baru kita boleh dapat koordinat Q. PQ tak ada dalam soalan, tadi saya yang label koordinat tu. P dengan Q. Okay. So, saya susunlah ini Y sebagai tajuk. Nak susun X tajuk nanti muncul pecahan. Tak nak kan? Okay. Kita susun Y jadi tajuk. So, ini chord substitute dalam circle. So, circle yang kita dah ada tadi, yang kita dah kembangkan tu lah yang senang. Okay. So, X squared. Tolak 7X squared. Dia bertambah messy lagi lah. Dia jadi lagi panjang. Kalau orang cakap algebra ke kelas, ni lah dia. Panjang-panjang ni. Dia suka buat karangan matematik.
Dah ke sampai sini? Dah. Okay, kita kembangkan lah ya. Saya kembangkan dengan lajunya. Kita nak simplify ni sampai dapat proper kuadratik. So, 4, 2, 2, 5. 2 darat 7 darat 65. Kita dapat minus 910x plus 49x squared minus 10x minus 650 plus 70x plus 25. Okay, saya simplifikan satu-satu. So, 49 plus 1. So, kita akan dapat 50. Next, kita ada negatif 910 tolak 10 tambah 70. So, kita dapat minus 850x. Dan last one, kita ada constant je. 4225 minus 650 plus 25. So, 3600. Okay, ni walaupun nampak besar sebenarnya nombor tu lepas tu dah boleh kecil ni. Semua boleh bagi 50. So dapatlah x squared tolak 17x tambah 72. Nombor dia jadi kecil. So awak dah boleh factorize. Jangan takut dengan nombor yang besar lah kan. Macam biasa kita simplify slowly but surely correct. Slow-slow buat tak apa, yang penting jawapan kita confirm betul. Dah ke sampai sini? Dah. Dah Dah. Dah semua orang. Okay, kita baru dapat x koordinat. Sekarang kita nak cari y koordinat pula. Macam mana nak dapatkan y koordinat? When x equal to. Masuk kat sini tadi. Masukkan dalam equation yang saya tengah kotakkan tu. Equation yang ada y sebagai tajuk tadi. Masukkan satu-satu. Okay. So, when x kita 9, y akan dapat 65 minus 7 times 9. Dapat berapa? Dua. Dapat 2. Dua. Okay. Lagi satu, when x equal to 8, so y jadi 65 minus 7 times 8. Dapat berapa? 9. 9. Dapat 9. Okay, kita dah ada 2 koordinat lah. So maksudnya 9, 2 dengan 8, 9. Yang ni okay. 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 So kat mana yang kita perlu nak cari equation tangent yang kita nak sebenarnya, kita kena tengok balik gambar yang kita dah lukis tadi kan. Okay. Saya patah balik pergi gambar atas Kita ada koordinat ingat 9289. Okay. Patah balik gambar awal tadi yang saya lukis tak berapa nak cantik ni. Walaupun kedudukan dia tak berapa nak logik. So kita boleh nampak daripada situ sebenarnya confirm lah P saya yang kat atas ni 89. Q yang kat bawah ni 92. Betul tak? Betul. Betul. Okay. Okay, boleh fikir. Alright, so sekarang ni kita nak cari equation tangent yang mana? Kat P ke yang kat Q? P. Yang kat P. P lah kan. Yang Q tu kita dah ada dah equation hijau tu. Okay, so kita carilah equation tangent kat P. GFC kita still pakai circle. Cuma X1, Y1 kita sekarang dah dapat 89. Okay, saya patah balik. Kita masukkan satu-satu tadi. So, X1, Y1 kita dah jadi 89. G tadi, kita ambil G yang ada, GFC yang ada dalam circle tadi awal-awal tu. G negatif 5, F negatif 5, C kita 25. Lepas tu kita substitute satu-satu dalam formula tangent yang panjang ni. Formula tangent ni yang paling panjang lah. Kalau awak masuk exam tu confuse, awak boleh ingat lah sebenarnya. Yang paling panjang sekali Y11 apa semua ni. Tu tangent lah tu. Okay, masukkan satu-satu. So kita akan dapat
8x tambah 9y minus 5x plus 8 minus 5y plus 9 plus 25 equal to 0. Then simplify lah. 8x tolak 5x. Kita dapat 3x. 9y tolak 5y. Kita dapat 4y. Next, negatif 40 tolak 45, tolak 85, tambah 25. 85 tambah 25 dapatlah minus 60. So nak susun cantik jadikan y tajuk. Barulah kita boleh menjawab soalan equation of tangent. Finally yang kita nak is y equal to, pindahkan, so kita dapat negatif 3x plus 60 over 4. Nak pecahkan boleh, nak factorize pun boleh lah. Dia tak kisahlah kat situ dia sama maksud. Saya pecahkan lah. Barulah siap. Inilah contoh soalan kalau exam tu dia punya markah tiba-tiba belas-belas. 12 ke, 15 ke, something like that lah. Sebab jalan kerja dia panjang. Panjang betul. Kalau soalan Risau. tak apa, jangan apa, risau. Janganlah risau. Soalan circle ni macam ni. Okey. Kita stop sampai nombor 5. Kita sampai nombor 5 je. Tak apa. Lepas tu minggu depan kita boleh pecah. Nombor 6 saya rasa tak ada masalah. Soalan dia soalan standard tu. Dia macam soalan depan tu je. Dia dah ada circle, dah ada tangent. So boleh dapat radius pakai shortest distance. Lepas tu cari length of tangent. Tu boleh settle lah. Okay. Tiba-tiba Azim terus keluar. Okay. Nombor 7. Awak jawablah yang seterusnya. Nanti sekejap lagi saya forward soalan yang baru lah yang ada area-area tu yang dalam buku photostat awak tu tak payah tengok Dia adalah typo-typo sikit tu kot. Sebab tu ada tu jawapan salah lah. Okey ke? Okey, Miss. Alright. Boleh. Kita stop kat sini hari ni. Kita jumpa minggu depan insyaAllah.